Assalamualaikum. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan saya dalam channel Akhi Fairuz Al-Jenggawi. So hari ini saya nak buat satu video reaction. Ini pertama kali tu saya buat reaction dan video ni sangat special sebab video ni daripada Siti Hawa dalam channel dia sendiri berkaitan dengan pendidikan seks. Sebenarnya video ni dah di-upload tahun lepas 3 Ogos 2019. Saya sebenarnya jujurnya saya tak sempat nak tengok lagi. Cuma bila mana saya banyak menulis di Twitter, follower saya yang tulis sebenarnya masa Siti Hawa bercerita tentang pendidikan seks, ramai yang hentam dia. Jadi hari ini saya nak tengok kenapa ada yang hentam, adakah info yang diberikan tak bertepat, tak betul, ataupun mereka sebenarnya tak faham apa yang Siti Hawa nak sampaikan. Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. So hi, Assalamualaikum. Hari ni I nak share knowledge ataupun info yang I dapat daripada rancangan Siti Aware, topik pendidikan seks. Sebab pendidikan seks ni bukan something yang dalam bidang I tau. Dia macam very general, not factual. Macam bila kita cakap tentang topik kesihatan macam autism, kencing manis, darah tinggi, semua tu is at the back of my head. Tapi bila cakap tentang pendidikan seks is something else. Sebab I sendiri dulu actually I pun ada macam negative perception yang pendidikan seks ni sebenarnya akan ajak budak supaya lagi pandai buat seks and lagi pandai get away with it. Faham tak? Macam budak akan tahu macam mana nak buat seks, macam mana nak buat kalau buat seks tak pakai kondom. Lepas tu makan pil untuk elak mengandung. Lepas tu position and technique and whatsoever. Those are misconception yang orang ada pasal pendidikan seks ni. Tapi sebenarnya pendidikan seks ni is more than just that. Okay, come on Siti Hawa. Nak tengok ni. Apa lagi ceritanya? So firstly is, apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks ni adalah cara kita ajak budak-budak safe touch. Contoh budak-budak tadi kita ajak safe touch. Contohnya okay, Siti, ini adalah kawasan-kawasan yang hang tak boleh bagi orang pegang. Ayah ke, atuk ke, sepupu ke, kawan ke tak boleh bagi orang pegang. Safe touch kat mana? Kat tempat lain selain mulut, dada, kemaluan, paha, celah paha, semua tu tak boleh bagi orang pegang. Itu adalah salah satu pendidikan seks. Nanti orang kata tu bukan pendidikan seks, tapi ini private part. Actually is. Tu salah satu contoh. Lepas tu pendidikan seks dia akan ajak perkembangan seksual remaja. Macam hang perempuan, bila umur sekian-sekian hang akan jadi macam ni. Period akan keluar, badan akan besar, boobs akan naik. So bila boobs naik tu hang kena buat apa? Kena pakai bra macam mana, singlet macam mana. So benda tu boleh diterapkan dalam pendidikan seks. Budak lelaki pula fungsi zakar. Kenapa pagi-pagi ada morning wood? Morning wood tu maksudnya bangun pagi sejuk naik lah. Tu morning wood lah. Macam pasal apa keluarnya ayak mani. Macam mana nak kawal diri sendiri. Contoh ayak mazi, ayak mani apa beza? Bila masa nak kena mandi wajib, macam mana nak mandi wajib. So benda-benda tu boleh diterapkan dalam pendidikan seks. Dan antara satu benda yang I suka bila kita orang discuss pasal pendidikan seks ni adalah jangan bagi nama dekat alat sulit. Jangan duk panggil bebet, jangan duk panggil asam keping. Panggillah zakar, kemaluan, alat sulit alat sulit kemaluan. Inilah jangan duk bagi macam apam lah, pisang lah, tak mau. Benda tu akan confusekan budak-budak kecil. Kenapa? Kenapa pendidikan seks ni penting? Macam ada orang kata budak-budak ni tak payahlah pendidikan seks secara formal kat sekolah. Balik rumah mak pak boleh ajak. Tak payah nak ajak kata-kata lebih-lebih kat sekolah. Ada budak dekat rumah dia baik, dia macam baik je, macam innocent je, tapi kat sebenarnya kat sekolah tu dia syaitanir rajim, na'udzubillah min zalik. So dekat rumah mak ayah rasa macam okey, perkembangan dia elok, kita okeylah, pandailah dia belajar sendiri kan. And then ada certain parents dia akan rasa awkward. Bisingnya bunyi ni. Capture tak? Taklah. Tak. Ada certain parents dia rasa macam biar budak belajar sendiri. Aku dulu tak belajar pun pendidikan seks kat sekolah, tapi betul lah, sama lah kita. Aku tahu kita semua sama macam tu kan? Tak boleh sebab budak-budak sekarang dia tak sama macam kita dulu. I bagi contoh this is real. Ada satu kes dekat sekolah ni, dia main touch and go. Faham tak? Macam sesama lelaki perempuan, budak lelaki budak perempuan duk main touch and go, duk pegang boobs budak perempuan, touch and go. And then dia orang rasa benda ni kelakar, benda ni funny. Ada tu yang duk buat credit card kat celah pungkong budak perempuan ni, and they think it's funny. Itu yang masalahnya, sebab budak-budak ni tak rasa benda tu tak boleh buat. Benda tu tak boleh buat. So kita kena tekankan kat budak ni, sebenarnya dia pun mungkin boleh fikir, tapi ada budak yang lambat, yang slow. So dia rasa benda tu is fun, benda tu biasa-biasa je. Macam ayah duk pegang anak, macam abang duk pegang adik tu, yang sekarang banyak kes rogol adik, abang rogol adik, bapak rogol anak. Sebab benda-benda ni boleh jadilah menyumbang. At least kalau mereka ni ada ilmu, mereka tahu yang orang ni tak boleh buat sekian-sekian, apa yang budak ni kena buat kalau ada orang buat macam tu kat dia. Bagi tahu mak. Let's say mak, ada certain mak dia tak mau bawa ni keluar, budak tu pun bertahanlah jadi mangsa ayah. So bila dalam pendidikan seks ni kita boleh bagi
diajak apa jalan-jalan keluar link yang budak ni boleh pergi call nombor apa-apa ke, pergi jumpa polis ke untuk report benda ni. Sebab ada certain budak ni dia nak report, dia nak keluar daripada situation tu tapi dia tak tahu. Jangan lupa nombor masa I interview talian kasih 15999. Ada cakap seks pendidikan ni penting, tapi pelaksanaan tu perlu diperhalusi dengan sebaik-baiknya, especially nama sendiri pendidikan seks. Sebab kita orang Melayu kaya dengan adat, bila sebut pendidikan seks akan timbul tanggapan-tanggapan negatif. Even sebut pendidikan seks dekat budak pun kita malu kan. Budak kecil tak tahu apa-apa duk sebut seks. Seks tu apa? Selagi dia tanya seks tu apa, dia cari seks tu betul-betul apa benda sebenarnya. So kita mungkin perlu ubah nama supaya tak sebut perkataan seks, ataupun kita perhalusi cara penyampaian cikgu dekat sekolah untuk make sure perbualan tu jadi very informative, very educational dan tak berbau lucah, tak rasa loklak bila dengar. Faham tak? Dan benda-benda ni sangat perlulah, sebab kalau kita tak bagi information ataupun education dengan cara yang teratur, tertib dan beradab, kita takut budak-budak ni dapat information daripada YouTube, daripada Pornhub, daripada RedTube, and mereka akan guna apa yang dia belajar secara teori, mereka akan buat terus out of curiosity. So bila kita cakap if you buat benda ni, you akan, this is the consequences. Sebab seriously ada budak-budak tak tahu kalau mereka buat benda tu, budak perempuan tu boleh mengandung, dan itu akan menyebabkan satu masalah sosial yang lebih teruk lagi. So it all boils down to cara pelaksanaan dan cara penerimaan orang awam. So kita kena bagi awareness lah dekat orang awam yang pendidikan seks ni bukannya semata-mata mengajak seseorang untuk buat seks. So thank you so much for watching. I berbebel banyak, I dah penat. So this is my take on pendidikan seks. If you have any suggestion ataupun ada opinion sendiri tentang pendidikan seks ni, cuba tulis dekat bawah. Bila I free, I baca and maybe I akan respond. So thank you so much. I tak komen, I buat video reaction. Don't forget to like, comment and subscribe if you think this video is tak subscribe lagi. Okay, subscribe. Bye. Baru subscribe punya channel dia ni. Sebelum saya bagi komentar saya berkaitan dengan topik yang awal sampaikan ni, sukalah saya nak tengok sikit komen-komen yang ada, sebab nak cari juga siapa yang kecam dia kan. Okay. Mungkin ni ada satu komen yang first kali ke atas, pendidikan seks must be convert to pendidikan awal baligh. Kan harmoni sikit bunyi. Sebenarnya tak. Pendidikan seks ni adalah pendidikan sepanjang hayat. Dia bukan untuk bercerita tentang awal baligh, sebelum akhir balik, selepas akhir balik ataupun semasa akhir balik. Tak, tapi dia kena bermula daripada zaman bayi sampailah orang tua. Semua orang kena belajar. Jadi nak tukar pada pendidikan awal balik, dia sangat tak tepat. Dia bukan seperti itu. Dia kena merangkumi semua aspek yang ada di situ. Okey, kita tengok seterusnya. Actually pendidikan seks ni ada terselit sikit-sikit kat pendidikan jasmani, sains dan civic. Cuma subjek-subjek tu ramai budak anggap tak penting. Ya, memang betul apa yang dia cakap. Sebenarnya pendidikan seks ni dia kalau di sekolah kita panggil sebagai merentas kurikulum. Maksudnya ada diceritakan dalam subjek-subjek yang tertentu. Dalam sains ada, pendidikan kesihatan ada, moral ada, pendidikan Islam ada. Jadi bukanlah bermaksud ada seorang gurunya yang sampaikan, tapi guru-guru yang lain juga menyelitkan pendidikan seksualiti dalam subjek-subjek yang disebutkan tadi. Cuma betul lah yang disebutkan, bila mana dia adalah bab-bab tertentu sahaja, mungkin akan ada terlepas pandang. Cuba bayangkan kalau dalam kelas ada 30 orang pelajar yang background berbeza, mungkin ada datang daripada keluarga yang okey, yang berada, ada juga yang less ekonomi keluarga mereka. Kefahaman mereka tentang benda ni amat berbeza. Dan akhirnya ada yang akan bila cikgu cerita terlebih faham, ada yang terlebih advance, ada yang mungkin tak tahu apa-apa, ada yang faham mungkin daripada pornografi dahulu. Jadi agak sukar untuk cikgu nak standardkan penyampaian itu. Dia membawa masalah kepada bagaimana cara nak menyampaikan. Okey, maka yang paling baik untuk sampaikan lebih awal adalah ibu bapa itu sendiri. Siapa? Awak lah, tuan-puan lah, kawan-kawan saya yang sedang menonton. You are the first teacher dalam rumah yang perlu didik anak tentang pendidikan seksualiti. Okey, apa itu pendidikan seksualiti? Apa yang nak kena mula kat rumah? Nanti saya ceritakan dalam video-video seterusnya. Okey, ada daripada komen Lennon RS. Dalam Inggeris, seks bermaksud intercourse atau yang kedua gender. So rasanya sex education tu bermaksud untuk kata yang kedua tu. So mungkin pendidikan keunikan jantina. Sebenarnya penghasilan silibus yang baru dia akan menelan kos belanja yang besar pada pihak kerajaan untuk buku teks, untuk latihan pada guru. Sebenarnya tak perlu semua tu. Yang perlu adalah melatih guru-guru juga ibu bapa bagaimana untuk educate anak
tentang pendidikan seksualiti. Sebab ia adalah satu benda yang sangat Islami untuk mengajar manusia bagaimana mengenali diri, mengenali kemaluan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ada satu ayat ciri-ciri mukmin yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun. Apa ciri-ciri orang mukmin yang beruntung ni? Salah satunya adalah yang memelihara kemaluan, kehormatan diri. Lalu bayangkan bagaimana kita as a Muslim, yang Muslim lah, nak memelihara kemaluan kalau sekiranya kita tak belajar tentang kemaluan. Tak belajar tentang kemaluan lelaki, tak belajar tentang kemaluan perempuan, tak belajar kenapa lelaki kemaluannya boleh berlaku erection, tak belajar kenapa perempuan boleh melahirkan anak, tak belajar pula tentang kemaluan kenapa lelaki boleh keluar air mani, kenapa perempuan kemaluannya di situ boleh keluarnya seorang bayi yang sebelum itu produce ovum di dalam fallopian tube, di ovari. Maka semua ini adalah pendidikan seksualiti. Itu belum lagi dalam Islam juga telah menyampaikan bagaimana cara untuk anak-anak ini dipisahkan tempat tidur selepas akhir balik. Begitu juga minta izin untuk masuk ke dalam bilik ibu bapa. Ibu bapa minta izin untuk masuk ke bilik anak-anak, kena minta izin. Semua ini pendidikan seksualiti. Bila dalam hadis Nabi menyebut malu itu sebahagian daripada iman, malu itu sendiri kita boleh nampak merujuk juga kepada kemaluan, dan kemaluan itu zakat dan juga faraj. Bagaimana kita nak faham malu itu sebahagian pada iman kalau kita tak belajar tentang kemaluan kita sendiri? Sebab itu benda ini sangat Islami. Sebenarnya saya banyak kali bercerita tentang benda ini kepada budak-budak di sekolah. Ada budak-budak perempuan yang tak tahu kenapa dia boleh melahirkan anak. Ada juga pelajar lelaki yang tak tahu kenapa dia boleh keluar air mani. Sehingga kan macam-macam isu yang berlaku di Malaysia. You bayangkan daripada tahun 2005 sampai 2015 hampir 1,5 juta anak luar nikah yang dilahirkan. Adakah gadis-gadis ataupun remaja perempuan yang melahirkan anak luar nikah ini berpunca daripada pendidikan seksualiti? Sebenarnya tak. Mereka jadi seperti itu sebab mereka tak faham tentang diri mereka. Mereka pun tak tahu pada bahagian kemaluan mereka ada bahagian tempat kencing, ada bahagian tempat keluar darah haid. Sebab bagi mereka yang saya jumpa budak-budak di sekolah, ada yang ingat mak dia lahirkan keluar daripada dubur. Sebab mereka ingat faraj itu tempat kencing. Ini kefahaman yang salah. Okey, tak apa. Kita tengok lagi komen-komen seterusnya. Cukuplah berkiblatkan barat sedangkan kita dah ada Islam sebagai panduan hidup. Okey. Barat jelas gagal dalam hal seks. Pendidikan seks ala mereka tidak lebih dari hanya berjaya mencegah kehamilan. Okey, saya setuju. Dalam masa yang sama, memangkin berleluasanya seks bebas hingga dikatakan hampir tiada pemuda-pemudi tidak pernah melakukan seks sebelum berkahwin. Mereka menjadi pengeksport pornografi yang tersebar ke seluruh dunia yang menjadi modal kepada perogol dan pencandu seks. Okey, itu betul juga. Semua ini dah ada dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam yang sempurna, Islam punya konsep adalah prevention, pencegahan. Betul. Wala taqrabuz zina. Hukum hakam yang berkait dengan akhir balik, mengasihkan bilik tidur antara ahli keluarga Belanda dan jantina. Wow, dia ni dah komen ya, apa yang saya sebut tadi. Hukum menutup aurat pada bahagian tubuh-tubuh badan berkemungkinan boleh membangkitkan syahwat. Perintah supaya menundukkan pandangan, larangan sesama jantina berada dalam satu pakaian, larangan bercakap dengan suara yang menggoda dan banyak lagi. Tak usah duk excited sangatlah dengan falsafah barat tu. Lain macam pula ni. Bukan kena tolak 100%. Okey, dia betulkan statement dia. Hal kemaslahatan yang tak terkait dengan agama ataupun selari dengan ajaran, kita tak apa, kita nak ambil. Tapi hal yang dah ada cara, ketetapan dan aturan agama, tak boleh sama sekali kita gantikan dengan yang lain. Sebenarnya pendidikan seks ni, kita jangan hanya nampak ia nak diimplement kepada budak-budak yang Muslim saja. Tak, tapi kepada semuanya. Malaysia is multi-racial country. Ada macam-macam bangsa, agama. Maka kesesuaian pendidikan seksualiti ini perlu difahami daripada sudut agama dan moral dan juga budaya orang Timur. Supaya mereka ni faham ia bukan semata-mata prevention untuk pemuda-pemudi Islam saja. Tak, tapi untuk semua masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita, terutama generasi yang sekarang ini yang sangat sibuk dengan gadget dan bila-bila masa boleh terdedah dengan seksualiti daripada sudut yang salah. So, kita orang dewasa, please sama-sama kita membantu masyarakat, sama-sama kita teruskan berkongsi apa itu pendidikan seksualiti yang sebenar. Dan terima kasih pada Siti Awu untuk video tu. InsyaAllah saya di pihak saya ni nanti saya akan banyakkan lagi siri-siri seperti ni, video-video seperti ni. Mudah-mudahan ramai nanti akan dapat manfaat. Okay? Kalau ada apa-apa cadangan untuk saya buat reaction video yang kena dengan niche saya, boleh komen di ruangan komen, boleh tuliskan. Jangan lupa untuk subscribe, sebarkan video ini. Okay, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.